Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua. Apa khabar? Esok adalah 9 Jun. Selesai kita dalam PKPB dan kita akan masuk ke alam PKPP pula. Apapun, semoga kita tetap bersabar dan sama-samalah kita berdoa agar rantaian COVID-19 benar-benar lenyap di muka bumi ini. Okey guys, topik kita kali ini ialah kisah yang boleh dijadikan pengajaran buat kita semua supaya sentiasa tabah di kala kita dilanda dugaan hidup. Di mana kali ini saya akan kongsikan kisah pasangan suami isteri 45 tahun hidup dalam hutan. Okey guys, teruskan menonton. Habis balok tu. Tokek balok tu bukalah balok tu, kunci tu. Kita ambil buat balik. Nanti yang boleh buat ni, dia tak kayu hotel lah. Bagi menampung kehidupan harian, pasangan warga emas ini hanya mencari hasil hutan dan mengutip bahan kita semula untuk dijual. Okey guys, jom kita teruskan dengan topik kita. Menghuni dalam hutan lebih 45 tahun tidak menjadi faktor penghalang kepada sepasang warga emas di Batang Kali untuk meneruskan kelangsungan hidup meskipun kemiskinan begitu menghimpit mereka. Berlindung dalam sebuah rumah usang yang hampir menyembah bumi memberi ketenangan Muhammad Lazim Ismail 74 tahun dan isterinya Fatimah Matrani 64 tahun dalam melayari bahtera kehidupan mereka. Muhammad Lazim yang mesra dipanggil Atuk Lazim berkata, biarpun hidup mereka penuh kedaifan, miskin dan perit, namun tidak sekali menyesal. Katanya, dia dan isterinya bekas bekerja di estet Goh Tong, Sungai Remuk di Batang Kali, kini hilang pekerjaan tetap setelah ladang itu ditutup beberapa tahun lalu. Kami diberikan peluang bekas majikan untuk kekal tinggal di sini setelah estet ditutup. Saya bina sendiri rumah usang ini dengan lebihan kayu rumah kongsi yang ditinggalkan majikan dan juga kayu pokok hutan di sini, katanya. Untuk mencari sesuap nasi, kami melakukan kerja kampung seperti mencari buluh lemang, pucuk paku dan sayur-sayuran untuk dijual di Bandar Batang Kali setiap minggu, katanya ketika ditemui di rumahnya estet Sungai Remuk, Jalan Genting Highland di Batang Kali. Pasangan ini tetap bersyukur dan tenang hidup tanpa bekalan elektrik dan air bersih sejak tinggal di sini. Mereka menggunakan air dari bukit berhampiran dan pelita minyak tanah dan lilin sebagai sumber asas untuk meneruskan kehidupan. Muhammad Lazim berkata untuk membeli keperluan harian seperti beras, minyak, gula dan lauk pauk, dia perlu berjalan kaki sejauh 20 km ke Pekan Batang Kali daripada rumahnya itu. Katanya dia bernasib baik apabila kadang-kadang ada jiran dan penduduk Kampung Hulu Pening dan Genting Malik yang sudi menumpangkannya ke bandar. Kami juga makan apa yang ada di dapur setiap hari. Ada beras dan telur pun cukup mengalas perut. Tidak perlu nak sesalkan hidup ini. Allah akan beri rezeki sekiranya rajin berusaha. Keprihatinan masyarakat setempat yang ambil peduli nasib kami ini amatlah dihargai. Ada yang sudi menghantar bekalan makanan dan menghulurkan wang ihsan setiap masa, katanya. Muhammad Lazim berkata mereka juga ada menerima sumbangan dan peruntukan RM300 setiap bulan daripada Lembaga Zakat Selangor sejak 2016 lalu dan juga daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Hulu Selangor. Katanya dia selalu mengingatkan isterinya agar sentiasa bersyukur selalu dan jangan terlalu mengharapkan sumbangan orang bagi meneruskan hidup di dalam hutan itu. Isterinya Fatimah yang mesra dikenali Nek Timah berkata kudrat yang ada digunakan untuk membantu suami memasak makanan, mencari buluh lemang dan hasil hutan untuk dijual.
Katanya pada Ramadan dan Aidilfitri lalu, ada wakil badan bukan kerajaan NGO yang berkunjung memberikan sumbangan keperluan hari raya seperti makanan dan wang untuk mereka gunakan. Sebenarnya, saya berasal dari Ajil, Kuala Terengganu dan suami berasal dari Macang, Kelantan. Kami berhijrah ke sini untuk mencari rezeki bersama setelah berkahwin. Kami ada 5 anak dan beberapa cucu. Saya selalu rindukan mereka setiap kali tibanya Aidilfitri. Namun, kami tidak menyesal walaupun mereka membawa haluan masing-masing mencari rezeki, katanya sambil mengalirkan air mata. Dia berkata, ibu mana yang tidak tersentuh hati apabila mengingati anak yang dilahirkan sejak kecil lagi kini tidak lagi menjenguk orang tua mereka kembali. Saya doakan anak saya diberikan Allah kekuatan, semangat dan dapat bertemu kami semula di dalam hutan ini. Kami reda dengan ketentuan Allah ini. Sebagai ibu, saya tetap bersyukur dan restui mereka yang kini mencari rezeki menyerah keluarga masing-masing. Ada masa jenguklah kami di sini sekali-sekala, katanya lagi. Sungguh tabah pasangan suami isteri ini menempuh kehidupan. Apa-apa pun, sama-samalah kita berdoa agar mereka berdua dan kita semua diberi kesihatan yang baik. Okey guys, sekian saja topik kita kali ini. Jumpa lagi di lain-lain video. Teruskan support saya untuk terus berkongsi isu-isu semasa dan bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.